أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 27 Ogos 2021 Masehi bersamaan 18 Muharram 1443 Hijri oleh Ustaz Muhammad Hafiz Rosli. Baiklah saudara, bersempena dengan bulan kebangsaan ini juga, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ada menganjurkan pelbagai pertandingan, antaranya pertandingan fotografi klik at Merdeka, sayembara sajak Merdeka, pertandingan pidato kenegaraan dan pelbagai lagi. Dan sekiranya berminat, anda boleh terus layari di laman sesawang rasmi Jabatan Penerangan Malaysia menerusi web Merdeka 360. Serta jangan lupa saudara untuk ikuti secara langsung sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Facebook Live Kementerian Komunikasi dan Multimedia Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi saudara, bersama-sama kita semarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan pada minggu hadapan. Kepada saudara yang masih belum mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin, boleh mendaftar di aplikasi MySejahtera dengan mengikuti saja langkah arahan yang telah ditetapkan dalam aplikasi tersebut. Bersama kita membantu kerajaan dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 ketika ini. Alhamdulillah saudara, keadaan cuaca di sekitar masjid wilayah hari ini agak baik walaupun cuaca agak mendung. Namun ia tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Saidul Ayyam ini. Ya. Jadi marilah kita teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua, insya-Allah. Insya-Allah ya Has. Baik, dah bercerita tentang keadaan cuaca dan untuk panduan kita bersama juga, waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.18 tengah hari, dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jiwa Merdeka yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk
Haji Muhammad Ajib Ismail, dan laungan azan tadi juga telah disempurnakan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Rosli. Baik, Has, mungkin ada sedikit lagi berkenaan dengan Hari Kebangsaan ingin dikongsikan. Saudara, sempena Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada minggu hadapan, marilah kita sama-sama mengambil peluang menghayati makna sebenar kemerdekaan, kerana sebuah kemerdekaan itu bukan hanya sekadar retorik pengkisahan sejarah semata-mata, tetapi akan menaikkan lagi semangat patriotisme, cintakan tanah air dan diri kita. Untuk tema Hari Kebangsaan Malaysia ke-64 pada tahun ini adalah kekal sama seperti tema Hari Kebangsaan tahun lalu, iaitu Malaysia Prihatin. Ya, itu dia, masih mengekalkan Has ya. Tema yang sama, iaitu Malaysia Prihatin. Jadi fokus Hari Kebangsaan pada tahun ini kita fokuskan kepada anak muda dan generasi kini, iaitu marilah bersama menghayati apakah erti sebenar kemerdekaan, yang mana ia bukanlah sekadar hanya melaungkan perkataan merdeka, merdeka, merdeka. Di mana kita perlu menghayati erti kemerdekaan sebenar adalah dengan membabitkan kemerdekaan jiwa minda yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui 4 aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Kerana generasi muda berhadapan ancaman penjajahan dari segi bentuk baru, terutama pemikiran dan budaya, seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Oleh itu, saudara, sama-sama kita membentuk satu minda yang baik untuk anak muda kita, dan agar kita tidak terpengaruh dengan budaya dan pemikiran barat yang mudah menjajah di minda kita ketika ini. Hanya apa yang perlu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah hidup kita akan lebih terjamin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, terus saja ke ruang solat utama masjid bagi mendengar laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Haji Ismail dengan tajuk Jiwa Merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan. Laksanakanlah segala suruhannya dan tinggalkanlah segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaah yang berbahagia, mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jiwa Merdeka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tanggal 31 Ogos 1957 adalah detik bersejarah yang paling penting bagi negara kita. Kemerdekaan negara ini adalah nikmat yang seharusnya dihayati dan seterusnya disyukuri. Arti kemerdekaan seharusnya difahami dengan baik, khususnya oleh generasi muda yang tidak hidup dalam kesukaran, tidak hidup dalam keperitan dan kepedihan sebagaimana generasi sebelum merdeka. Sesungguhnya kesatuan minda, jiwa dan tenaga menjadi kunci utama generasi terdahulu sehingga negara kita mencapai kemerdekaan. Tahun ini kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-64. Sambutan Hari Kemerdekaan tahun 2021 ini masih disambut dengan tema Malaysia Prihatin, dan ia amat signifikan dengan situasi dunia yang masih berdepan dengan cabaran wabak COVID-19. Semangat Malaysia Prihatin perlu dihayati dan disemarakkan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira ideologi kepartian, sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan atau orang perseorangan ataupun orang kebanyakan. Semuanya berganding bahu mengulurkan tenaga, akal fikiran dan sumbangan bagi menghadapi dan menambatkan cengkaman wabak COVID-19 di negara ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan daripada aspek minda bagi seorang Muslim bermaksud bebasnya daripada pemikiran syirik, taghut atau penghambaran kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini masih ada golongan yang mindanya dibelenggu dengan anasir-anasir penjajahan dalam aspek pemikiran dan ideologi. Zaman globalisasi dengan kepesatan teknologi membuka akses mudah kepada ancaman penjajahan bentuk baru terhadap pemikiran umat Islam. Informasi yang bersifat mitos, konspirasi yang palsu akhirnya menguasai minda, seterusnya diikuti dengan tindakan yang tidak berpedoman. Justru itu, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun yang telah dibacakan di permulaan khutbah tadi.
di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan, dan sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini umumnya dunia berada dalam krisis besar adab dan juga akhlak. Wujudnya anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa, wujudnya murid yang tidak menghormati guru dia, wujudnya rakyat yang tidak menghormati pemimpinnya. Selain itu, otoriti dalam agama tidak lagi dihormati dengan sebaiknya. Bukankah Rasulullah mengingatkan kita bahawa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya? Sebaik-baik manusia adalah seorang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman daripada keburukannya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya. Marilah kita mencontohi kepribadian Rasulullah SAW dalam kehidupan, yaitu melalui tuntutan agama. Justru Muslim yang merdeka tidak akan meletakkan teladan paling utama baginya selain daripada Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam lapangan. Aspek atau posisi individu, keluarga dan masyarakat serta negara. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq," yang bermaksudnya, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jemaah yang berbahagia, Muslim berjiwa merdeka seharusnya mencontohi kepribadian Rasulullah SAW. Biarpun kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua masyarakat, pemimpin dan juga sebagainya, rakyat pada hari ini perlu kembali menyingkap setiap detik dan peristiwa sejarah kemerdekaan negara. Sejarah kemerdekaan negara Malaysia di pasca kemerdekaan menuntut setiap individu dengan amanah yang besar dalam memupuk penghayatan erti kemerdekaan sebenar. Marilah kita menggerakkan semula kesedaran kepentingan memahami sejarah, memperhebatkan budaya ilmu dan memperkukuhkan jati diri keislaman. Kita adalah bangsa yang jiwa merdeka, merdeka minda, jiwa dan budaya. Dengan itu tidak akan ada unsur-unsur yang menyalahi syariat dalam mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat dalam mencorakkan negara yang benar-benar merdeka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati beberapa kesimpulan. Pertama, hayatilah dan semarakkanlah slogan Malaysia Prihatin dan berganding bahu, mengulurkan tenaga, akal fikiran dan sumbangan bagi menghadapi dan menamatkan cengkaman wabak COVID-19 di negara kita umumnya dan di wilayah sekutuan khususnya. Kedua, generasi baharu seharusnya menghayati nilai kemerdekaan yang telah dibayar oleh generasi terdahulu dengan darah, harta dan nyawa, dengan mengharungi kesukaran, keperitan dan kepedihan. Dan yang ketiga, marilah kita sama-sama menggerakkan semula kesedaran memahami sejarah agar sejarah yang buruk tidak akan berulang lagi. Perhibatkan budaya ilmu dan kukuhkan jati diri keislaman
dalam diri setiap warga ataupun dalam setiap penduduk di negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayah wassihati wassalamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Malizia amina mutma'inna saha'an raha'an dara adlin wa iman wa amni wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'id ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah,
Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat, melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam dan Sekutuan, dan meninfakkan harta kami melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah usaha Majlis Agama Islam dan Sekutuan dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada sebarang musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya wabak COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hakimus salam. Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diambil manfaat dan semoga kita dapat merebut sebanyak-banyaknya nikmat teragung yang telah Allah SWT berikan pada kita, terutamanya di hari Jumaat yang penuh barakah pada hari ini. Saudara, insya-Allah kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama dengan Akhi Muhammad Abrar Muhammad Sanusi dan Yus Amri Muhammad Yusof, dan saya Siti Nazira Muhammad Rajuli juga mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar RTM Muhammad Azli Arun, Muhammad Asrul Aslan dan Muhammad Syarul Mizwa. Baik, kembali semula ke Konti Nasional FM. Silakan Leila. Silakan Leila Zee. Terima kasih Hasan Abukiah dan Nazira untuk siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini. Semoga bermanfaat kita semua, insya-Allah. Marilah sama-sama kita ambil keberkatan pada hari yang baik, dalam bulan yang baik hari ini, hari Jumaat, dengan banyak membuat pelbagai ibadah sunnah dan menambahkan ibadah kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin.